Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, bertemu kembali dalam YouTube Family Agrotani. Diharapkan rakan-rakan semua sihat bersama dengan keluarga serta tanaman-tanaman di sekeliling rumah rakan-rakan. Atas permintaan rakan-rakan, ada yang meminta untuk saya membuat video berkaitan dengan tanaman kobis. Jadi, pada pagi ini kita akan berkongsi bagaimana cara dan juga tips-tips untuk menanam kobis supaya mendapat pokok yang besar dan juga berkualiti. Kobis merupakan sayuran jenis daun yang mana kobis sangat sesuai ditanam di kawasan tanah tinggi yang mempunyai suhu yang rendah. Pada perkongsian hari ini, saya akan menunjukkan bersama rakan-rakan kobis yang saya tanam adalah kobis tanah rendah yang sesuai ditanam di persekitaran tanah rendah. Rakan-rakan, kobis mempunyai struktur pokok dan daun yang sangat unik seperti bunga Rafflesia. Baik, rakan-rakan, inilah pokok kobis yang sudah berusia 2 bulan memang kelihatan unik seperti bunga Rafflesia walaupun kita tak dapatkan yang terbaik, tetapi struktur pokok ini nampak unik dan boleh dibuat hiasan di halaman rumah. Rakan-rakan, di sini saya gunakan dua kaedah penanaman. Yang pertama, saya gunakan polybag biasa. Yang kedua, saya gunakan Nutripot, di mana kedua-dua ini saya tanam pada masa yang sama, di hari yang sama, tapi pertumbuhan keadaan yang berbeza. Ini kaedah Nutripot. Kita gunakan sumbu, di mana bekalan air diserap oleh sumbu. Kaedah Nutripot, air baja tidak dibuang. Air akan bertakung di bahagian bawah dan diserap semula melalui bahagian sumbu. Keadaan pokok yang ditanam menggunakan kaedah Nutripot, saiznya lebih besar, lebih subur. Ini adalah kerana kaedah Nutripot, penyerapan nutrien air sangat mencukupi. Manakala pokok kobis yang saya tanam dalam polybag, saiznya agak berbeza, dia lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Di mana bila kita membuat penyiraman, air berlebihan akan keluar daripada lubang-lubang polybag. Rakan-rakan, di sini saya nak tunjukkan pada rakan-rakan bagaimana cara penyediaan anak benih kobis. Jadi saya gunakan benih yang saya beli di pasaran dengan harga RM3. Kemudian saya semai dalam tray semaian. Ini adalah anak pokok kobis yang berusia 20 hari setelah saya semai. Dah tumbuh. Dalam sehari dua ni saya akan pindahkan ke dalam polybag sebelum ditanam dalam pasu atau polybag yang lebih besar. Jadi tray ni saya rendamkan dalam tray untuk mendapatkan bekalan air yang berterusan. Jadi anak pokok ini dia akan terus membesar sebelum diubah ke dalam polybag yang lain. Anak pokok kobis yang sudah tumbuh dalam tray semaian, saya akan pindahkan ke dalam polybag seperti pokok sayuran yang lain. Rakan-rakan, seterusnya saya akan kongsi bersama rakan-rakan bagaimana cara menanam kobis menggunakan kaedah Nutripot. Rakan-rakan sudah biasa dengan menanam menggunakan polybag, tapi kali ini saya akan tunjukkan kaedah penanaman menggunakan Nutripot. Apa yang diperlukan, bahan-bahan apa yang diperlukan dalam penanaman kobis menggunakan kaedah Nutripot. Antara bahan-bahan yang saya gunakan adalah anak pokok kobis yang sudah berusia 30 hari dalam polybag yang saya pindahkan daripada tray semaian ke dalam polybag. Kemudian set pasu Nutripot, ini pasu bahagian atas
Dan ni pasu bahagian bawah untuk menempatkan air baja dan juga set sumbu yang digunakan untuk penyerapan air dan nutrien di dalam pasu. Medium yang saya gunakan adalah 100% kokopit atau sabut kelapa. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara menanam menggunakan kaedah Nutripod. Baik, rakan-rakan, saya akan tunjukkan teknik penanaman menggunakan kaedah Nutripod. Pertama sekali, sumbu saya ambil daripada mop. Kenapa saya gunakan tali mop? Sebab tali mop mempunyai daya serapan air yang sangat baik. Okey, jadi tali mop ni saya lipat kepada dua bahagian sebab dia terlalu panjang. Okey. Kemudian saya masukkan daripada lubang pasu ni. Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey. Jadi sebahagian sumbu ni bahagian bawah untuk penyerapan, yang bahagian dalam ni untuk akar pokok kubis berpaut. Okey, jadi saya isikan dan sabut. Apabila kita mengisi sabut, tali mop ni, sumbu ni kita pegang dulu, barulah kita ubah suai kedudukan di bahagian dalam. Kita isi setengah dulu okay. Jadi nampak 3 sumbu ni yang dah siap. Kemudian kita ambil anak pokok kubis ni. Okay, untuk kita tanam, kita mampatkan sikit supaya polybag ni kita boleh gunakan semula. Kemudian kita terbalikkan. Jadi nampaklah akar-akar yang tumbuh bahagian luar, di mana akar-akar ni kita letak berhampiran dengan tali mop. Jadi kita buat lubang di bahagian tengah-tengah. Okay, anak pokok ni pastikan akar ni mesti rapat dengan tali mop. Okay, letak di bahagian tengah-tengah. Okay, kita letakkan sumbu ni betul-betul di sekeliling akar anak pokok kubis. Okay. Barulah kita tambahkan sabut di sekeliling pangkal anak pokok kubis. Jadi kita tanam pastikan kita tanam kedalamannya seperti ini Jadi saya dah selesai menanam menggunakan kaedah Nutripod. Jadi kalau diperhatikan sebahagian sumbu ni di bahagian bawah untuk penyerapan air, sebahagian lagi sebelah dalam untuk akar berpaut. Apabila rakan-rakan menggunakan sabut yang baru untuk menanam anak pokok kubis, pastikan pada peringkat permulaan menyiram menggunakan air sahaja tanpa baja selama 4 atau 5 hari. Kenapa? Kerana sabut yang baru dia mempunyai kemasaman atau keasidan yang tinggi. Maka dari itu kita kena siram dulu dengan air untuk mengurangkan kemasaman. Selepas 5 hari barulah kita menggunakan baja, iaitu baja AB. Di sini saya ada 4 peringkat penanaman. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Tips untuk mendapatkan saiz kubis yang bulat kita akan jumpa di video akan datang. Rakan-rakan, kita dah sampai penghujung video kali ini, iaitu berkaitan dengan penanaman kubis menggunakan kaedah Nutripod. Jadi apa yang kita kongsi hari ini, kita dapat manfaat bersama. Rakan-rakan, jangan lupa like, komen, share dan subscribe supaya kita dapat kongsi bersama video-video akan datang. Terima kasih
Jumpa lagi.